Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahimakumullah sekalian, dapat lagi kita berkumpul pada malam ni untuk kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dua perkara ni perkara yang paling penting bagi seorang mukmin. Kalau kita baca hadis berkenaan dengan akhir zaman, Allah Ta'ala sebut tanda hari kiamat ni tidak akan berlaku selagi ada orang boleh mengucapkan Allah, Allah. La taqumus sa'ah hatta man fil ardi man yaqulu Allah, Allah. Maksudnya tak akan berlaku hari kiamat selagi dalam dunia ni ada orang yang mampu, yang kenal perkataan Allah aja, pun takkan berlaku. Sebab dikenal perkataan Allah tu je sudah dianggap okey dah oleh Allah SWT. Allah Ta'ala takkan berlakukan hari kiamat pada orang yang kenal Allah. Betul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mustadrak Al-Hakim, Ibn Hajar Al-Asqalani kata sanadnya bagus, Syekh Albani rahimahullah sahihkannya. Dia kata apa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah Al-Yaman, kata yadrasul Islam kama yadrusu wasyu thawbi. Akan hilangnya baju Islam ni sedikit demi sedikit. Mana ilmu kenaan Islam ni sedikit demi sedikit, macam kita punya baju yang lusuh lama-lama tu hilang benang tu kan, lama hilang. Maksudnya dia sikit-sikit, dia bukannya hilang terkoyak habis, bukan, dia akan hilang sikit ilmu tu. Hatta la yadri ma siyam, ma salah, wa ma siyam, wa ma sadaqah. Sehingga mereka ni tak kenal apa itu salat, apa itu puasa, apa itu zakat. Sebab ilmu dah hilang. Sampai salat pun tak kenal lah. Dan dia kata, apa kata Nabi? Wa yasra ala kitabillah fi lailatin. Kemudian Al-Quran, kita Allah Subhanahu wa taala akan ditarik dalam satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayah. Dan tidak akan kekal dalam dunia ini walaupun satu ayat. Bayangkan, maksudnya tak ada orang hafal Quran lah. Tak ada orang yang hafal Al-Quran. Bila semua tadi, solat dah tak kenal, puasa dah tak kenal, zakat tak kenal, hafiz Quran lagi lah tak ada. Bab yang simple, yang wajib, ilmu daruri, kata para ulama, apa yang daruri bagi seorang Muslim tahu, benda yang penting bagi seorang Muslim dia tak tahu, maka dia, hatta yang hafiz Quran lagi tak ada lah. Fala yabqa fil ardi minhu ayah. Kemudian apa? Wa yabqa tawaifu minan nas. Tapi ada sebahagian manusia yang tinggal. Syekh kabir, orang yang tua, berkata yang paling tua sekali di antara mereka, dia kata, kami kenal Allah. Dia kenal perkataan Allah. Dia kata, apa kamu bukan kenal? Kami ada perkataan Allah, Allah, kata. Daripada mana kamu dapat Allah, Allah ni? Iaitu kami waris daripada datuk-datuk nenek kami. Maksudnya dia tak kenal makna sebenar Allah.
Dia kenal Allah, Allah buat sebut je Allah, Allah, Allah macam tu. Macam orang sekarang kan, bila sebut Allah, kerana dalam melawak pun sebut Allah. Dia tak kenal qadar kalimah Allah SWT. Sehingga apa? Yang tinggal Allah. Sekali ada seorang tabi'in, dia tanya Hudzaifah, kata, apa faedahnya kenal Allah, Allah je? Apa faedahnya kenal Allah, Allah je? Perkataan Allah pun dia kenal, ada faedah ke? Dengan tak solat, tak puasa, tak zakat, apa semua ada faedah? Kalau zaman kita memang tak ada faedah lah. Tapi kata Hudzaifah Al-Yaman, pada hari tersebut, siapa yang ada perkataan Allah pun yunjihim min azabin nar. Perkataan ini Allah Ta'ala, Allah je berjaya menyelamatkan mereka daripada azab neraka. Maksudnya ketika itu orang yang paling sikit ilmu, Allah tu je dah selamatkan dia daripada neraka. Hadis ni sangat besar pengajaran dia. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, dia kata hadis ini, nampak tuan-tuan, dia kata unzur ila azamatil ilm, dia kata lihat, inilah kelebihan ilmu. Allah Ta'ala tak akan mendatangkan musibah, tak akan datangkan sesuatu, tak akan menjadikan hari kiamat ke atas suatu tempat di mana negerinya ada lagi orang yang kenal agama. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini nak mengaji, kita kata telah menghilangkan, seolah kita mengurangkan musibah yang ditimpa oleh umat ini kerana tak belajar agama. Lepas tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia kata apa? Ad-dunya mal'unun, dunia ini dilaknat. Mal'unun ma fiha, mal'unun ma fiha, semua dilaknat. Illa ma asyraqati syamsu binurir risalah, melainkan di tempat di mana bercahaya dengan cahaya-cahaya bi atharir rasul, dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ussisa bunyanuhu 'alaiha, yang dibangkitkan, dibangunkan bunyan-bunyan. Bunyan maksudnya bangunan. Bangunan maksudnya benda binaan-binaan semua terbina di atas, orang-orang manusia yang terbina di atas athar Rasulullah. Wala baqa'a li ahli al-ard illa ma damatil athar Rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudatun fihim. Tidak akan binasa dunia ini, ahli ard, penduduk bumi ini tidak akan binasa madamati athar Rasul, selagi mana ada kesan tinggalan Rasulullah SAW pada mereka. Maksudnya kalau kita mengaji hadis, mengaji Quran, Allah Ta'ala takkan binasakan. Dia kata wa idza darasa athar Rasul minal ard, bila hilangnya kesan-kesan Rasul tadi, kena tak kenal solat, tak kenal puasa, tak kenal haji apa semua, wan tamasat wan mahat bil kulliyah, hilang sekali berterusan. Kata Syekh Islam Taimiyah, kharraballahu al-alam al-ulwi was-sulfi. Allah Ta'ala akan membinasakan was-sufli, Allah Ta'ala akan membinasakan alam yang tinggi dan alam yang rendah. Maksudnya Allah Ta'ala akan binasakan alam hari kiamat. Jadi itu tuan-tuan rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Al-Amin kata, unzur, kita lihat ini kelebihan mengaji. Yang orang lain semua tak nampak. Ingat mengaji ni nak isi masa lapang ni. Bukan. Datang mengaji kat sini bukan nak feel good factor, setengah orang kata. Asal sekarang ni orang semua datang kuliah feel good factor, lepas balik kuliah sedap sejuk je hati. Kita bukan nak itu saja. Kita nak belajar kebenaran, nak sebarkan kebenaran, supaya kita semua dapat hakikat sebenar. Betapa ramai orang yang tertipu, atau berapa orang, ramai orang yang menggunakan lafaz-lafaz awam, lafaz-lafaz agama dan ditafsirkan dengan kefahaman orang awam. Betul tak? Alim, cuba tengok perkataan alim. Kuliah saya semalam saya sebut perkataan benda ni. Alim. Cuba tanya orang awam, orang awam, alim tu apa? Kuat sembahyang. Pergi masjid. Masjid tu bagus, alim dia. Rajin datang masjid. Alim ni sebab rajin datang masjid, rajin datang masjid bukan alim. Tak semestinya dia alim. Tertipu lagi. Terpanggil dia baca doa, panggil dia baca fatwa, minta pendapat dia apa semua. Akhirnya binasa. Perkataan warak. Warak dia ni. Warak dia ni, tak makan kedai tu. Kedai tu halal. Warak pula, apa benda waraknya? Lepas tu kata Ibn Rajab Al-Hambali, bid'ah dalam warak ni apa? Dia mengharamkan benda yang halal. Ini bid'ah dari segi warak. Tu Nabi sebut, Nabi kata wa khairu dinakumul warak. Nabi kata kelebihan ilmu, ini ilmu lebih daripada kelebihan ibadah yang lain, ibadah sunnah.
Tapi Nabi kata wa khairu dinikumul wara'. Tapi sebaik-baik agama kamu ialah wara'. Wara' ni maksudnya apa? Al-wara' setengah orang ni tak nak campur orang, nanti kita buat maksiat. Ini bukan wara', ini namanya bid'ah. Bid'ah dalam wara', tak nak campur orang, duduk rumah tak nak campur, tak nak bercakap-cakap. Tak nak berkenalan, duduk rumah tak keluar-keluar. Pergi masjid pun tak nak. Tak apa, masjid tu nampak tak? Masjid tu ada macam-macam maksiat, orang semua kuat ngumpat lah, apa semua, tak nak pergilah masjid ni. Ini wara' yang bid'ah. Berapa ramai lagi yang tertipu dengan perkataan macam ni. Perkataan adil. Adil ni paling kena zalimi. Perkataan adil ni. Jumpa puak ni adil ni macam ni, jumpa puak ni adil macam tu. Nampak? Jadi kita kata bila di mustalahat al-syar'iyyah, istilah syar'iyyah, bila dikembalikan pada orang awam, habis kita binasa. Lepas tu kita kena ngaji supaya kita tahu ni adil tu maksudnya apa. Ada sebab ni ada orang dia datang tak saya pendapat berkenaan dengan masalah keluarga lah. Sekali dia kata apa maksud nafkah tu macam mana Ustaz? Nafkah dia kata. Sebab orang kata nafkah tu orang kata kan qil wal qal, kan Nabi kata sallam anil apa kasratus sual wal qil wal qal wa idha'atil mal. Nabi kata Nabi larang tiga perkara, idha'atil mal wa kasratus sual wal qil wal qal. Susunan tak betul saya tak tahu, terlupa mana depan mana belakang. Tapi Nabi kata Nabi melarang idha'atil mal, membuang harta. Wa kasratus sual, maknanya bertanya-bertanya dalam perkara yang tak ada faedah. Yang ujung tu qil wal qal, banyak qil qal, dikatakan orang kata. Dia patah balik cerita tadi, dia kata bab nafkah. Dia kata nafkah ni iaitu sehingga isteri redha. Minta maaf saya sebut ni. Kalau tunggu sampai isteri redha, ada setengah isteri 5,000, 10,000 tak redha lagi. Kita mana dapat istilah ni? Nafkah ni mesti sampai isteri redha. Nafkah bukan isteri redha, nafkah ialah menurut istilah syarak, mustalahat syarak, apa yang perlu diprovidekan oleh disediakan oleh suami. Cerita rumah Nabi SAW 3 bulan tak berasap, tapi bukan maksud nak tak makan. Nabi tak bagi nafkah kat isteri dia. Ente tuduh Nabi tak bagi nafkah kat isteri dia. Aisyah radhiyallahu anha pada tahun Nabi miskin dia makan kurma al-aswadain, kan kita dengar hadis tu. Al-aswadain ni dua benda yang hitam. Dua benda hitam maksudnya apa? Sebab kurma tu terlampau keras, tak boleh makan terus, sebab direndamkan dalam air. Kurma tu warna apa? Hitam. Campur air jadi hitam. Jadi pakai aswadain. Sehingga Aisyah kata, ya Rasulullah, adakah kami ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmatnya walaupun kami hanya makan benda ni, aswadain ni? Nampak tak? Jadi nafkah tu bukanlah macam apa yang difahami nafkah mustalahat al-awam. Nafkah nak kena ada S2, nak kena ada apa, masuk internet, wifi apa semua kat rumah. Itu aircon. Bapak rahimakumullah jami'an, itu penting belajar supaya mustalahat. Dan termasuk mustalahat yang orang awam silap faham ialah masalah, hari nak bincang masalah muzik. Itu sampai kat sini lah ni. Kalau kita baca buka kitab kita antara cara syaitan menyesatkan manusia, memesongkan hati-hati manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, melarikan fokus kita daripada untuk taat kepada Allah kepada kelalaian, kepada kesedapan, kepada benda yang tak sepatutnya kita menyibukkan diri kita, adalah nyanyian dan muzik. Al-ghina wal muziqi. Tulis bagus, dia asingkan al-ghina wal muziqi. Dalam buku dia kata apa? Nyanyian dan muzik merupakan al-ghina wal muziqi tariqan yufsidu syaitan bihima al-quluba. Nyanyian dan muzik ini adalah dua jalan di mana syaitan merosakkan dengan keduanya hati-hati manusia. Bukan saya cakap ya. Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, bukan Syekh Rabi', bukan Syekh Muqbil, bukan Syekh Yahya Hajuri ke, bukan. Ini Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Bukannya Syekh yang korang kata keras dah bukan haram tu ni, bukan. Ini Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar kata
Muzibihim al-qulub wa yukharribu an-nufus, dan meruntuhkan jiwa-jiwa manusia. An-nufus, kharraba yukharribu kharbanan. Orang kata kalau kereta rosak kharban, betul tak? Orang Saudi macam tu, kharban. Kalau bahasa rasminya mu'attal, sayyarati mu'attalatun. Itu bahasa standard, rosak. Tapi kharban, bukan korban, kharban. Ta'ban, itu satu lagi tak maksudnya apa? Ta'ban ni penat. Jadi kadang-kadang orang pakai ta'ban tak guna, betul tak? Huwa ta'ban jiddan. Okey. Ibn Qayyim berkata, apa kata Ibn Qayyim? Wa min makayidi aduwillahi, di antara cara tipu daya musuh-musuh Allah, wa masayidihi, atau mafa'il wa masayidahu, dan cara dia nak menipu. Masaid maksudnya said. Orang Arab kata orang tangkap ikan ni panggil sayyad. Said ni maksud memburu, maksudnya cara dia nak tangkap hati-hati manusia ni. Allati kada biha man qalla nasibuhu minal ilm, iaitu orang-orang macam mana ditipu siapa dengan muzik ni? Iaitu orang yang man qalla nasibahu minal ilm, atau nasibihi minal ilm, orang yang sedikit ilmunya, wal aqli, dan akalnya, wad din, dan agamanya. Maksudnya apa kata Ibn Qayyim? Orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, ditimpa balak dengan muzik ni, orangnya apa? Al-ilmu, ilmunya kurang, al-aqlu, akalnya kurang, ad-din, agama dia pun kurang. Masya Allah. Wasada bihal quluba al-jahilin wal-mubtilin, dan dengan muzik tadi dia menjerat hati apa dia? Orang-orang yang jahil, wal-mubtilin, orang-orang yang sesat. Berapa banyak muzik yang disebarkan manusia kan? Semua ni muzik. Apa jadi? Sima'ul muka' wa tasdiyah, mendengarkan apa? Muka', tepuk tangan. Was tasdiyah, menjerit-jerit, bersiul-siul. Lepas tu kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, wa ma kana du'a'uhum illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah ibadah orang-orang jahiliah dulu dekat keliling Kaabah melainkan bertepuk tangan dan bersiul-siul. Katakanlah kalau ada orang Islam beribadah macam tu, sebiji ibadah dia macam ibadah orang jahiliah. Macam zikir yang sekarang ni, yang setengah orang berzikir sambil tepuk tangan. Apa benda ni? Ini jahiliah punya amalan. Sekejap lagi saya akan bukakan fatwa-fatwa para ulama' yang dikumpulkan oleh Syekh Turifi ataupun Turaifi ataupun Tarifi, wallahu a'lam. Mai ayyuhuma asah anta la tadri, masya-Allah, al-riyad la yadri, idzan kaifa al-Malaysia. Riyad tak tahu, insya-Allah. Dia tak tahu, banyak riwayat dia. Macam Didu lah, kadang-kadang rasa Dadau, kadang Didau, ada Didu, Syekh Hasan Didu nama dia. Ala kulli hal, kita akan tengok nanti fatwa para ulama, sehingga dikatakan bahawa hampir ijma'nya haramnya muzik yang zaman moden ni. Tapi dia banyak gunakan hadis nanti hadis Habsyah. Ada orang Habsyah tu pernah main dalam masjid, dia kata menyanyi, dia akan pakai hadis hari raya, hadis jariyah untuk kata boleh muzik hadis masalah hari raya tu kan. Nabi tu budak-budak perempuan menyanyi apa semua, ini nyanyi. Kita akan tengok nanti apa para ulama jawab masalah ni. Kita kata apa lagi? Wasada wal ghina bil alatil muharramah, dan menyanyi-nyanyi dengan alat-alat yang diharamkan. Jelas tuan-tuan ni, alat-alat muzik ni haram, banyak alat haram. Jadi pelik bila kita kata haram, jadi pelik. Ustaz takkan muzik haram? Tak, di mana tak pergi agama pun, ustazah pun karaoke macam mana? Tak mahal. Program guru-guru agama, so ustazah tu naik pentas menasyid seorang-seorang. Atas nama Islam. Bawah tu ustaz-ustaz tu cabut kopiah.
simpan kopiah. Faham maksud saya kan? Faham kopiah. Sedap ni Ustazah ni nyanyi. Mau tergedik-gedik saya kau. Doa kasar. Tergedik-gedik. Ustaz-ustaz punya tergedik-gedik. Nak ustaz muda-muda tak kahwin lagi, baru graduate semua. Ini nak halatul muharramah. Gitar haram. Tak perlulah kita hantar anak kita tuition muzik. Jangan percayalah fatwa orang kafir kata belajar muzik ni anak jadi pandai. Tu kalau makan apa Enfalek Gold tu dia pandai buat muzik tu nging kan. Tak iklan tu tak? Tak iklan tu kan? Dia waktu tu muzik dia rosak kan kahwin tu. Dia pun ambil cawan-cawan tu dia susun nging. Pandailah kononnya tu. Imam Syafi'i main kulit kayu je boleh hafal 100,000 hadis. Tak silalah Enfalek tu bagus lah, susu tu bagus. Anak saya makan dulu. Tapi janganlah kaitkan dengan kaitkan dengan muzik menjadi bijak. Berdalilkan dengan kata-kata sebahagian kajian ahli sains. Yang sahih dalam hadis Nabi SAW ni tak. Mana kamu nak letak? Tak maaf sebut kalau ada siapa dah terbuat tak maaf lah. Biasa kan. Nak bijak je hantar kelas piano. Nak jadi Mozart, nak jadi apa lagi? Beethoven. Bijak, konon bijak. Alladhi yasuddul al-qulub biha al-Quran, menutup hati-hati daripada Quran. Jadi bila dia syok dengan muzik, dia tak syok dah dengan Quran. Sebab dia menutup syaitan, dia menutup hati tu. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya Allah, dia kata, wahai orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasul bila dia mengajak kamu kepada benda yang memberi nyawa dekat atas jiwa kamu. Apa benda yang mengajak memberi nyawa, memberi kehidupan? Iaitu Al-Quran dengan Sunnah memberi kehidupan. Al-Quran tu bagi hidup dalam hati. Fa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sebab kalau kita tak sahut surah Allah, Allah Ta'ala ni dia kuasai hati kita. Takut-takut kalau kita tak ikut perintah Allah, Allah Ta'ala tutup hati. Sebab itulah bila dengar Quran tak seronok, nak tukar channel. Bukan kata Quran, azan pun tak nak dengar. Punyalah sedap azan Mekah tu, tukar channel. Dan Ustaz Allah macam tu. Dia tak sedap. Hati jiwa dia tak seronok dengar. Dia akan pasang Quran bila masa orang mati, orang pasang Quran. Ada hantu barulah kelang kabut, Ustaz nak baca Baqarah rumah saya ni ada hantu. Sebelum tu kita tanya macam mana boleh masuk hantu dalam rumah kamu. Rupanya 24 jam muzik, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam. Anak-anak muda dibalakkan dengan muzik sampai naik bas tu. Ada macam mesti tu kan, mengaji, saya mengaji usul fiqh tu. Budak-budak mesti. Laisa fi barakah, tak ada barakah fi. Bagaimana Allah Ta'ala nak bagi manfaat atas ilmu Allah Ta'ala Quran? Jadi sedangkan hatinya sedang mematuhi kehendak syaitan. Allah tidak mengumpulkan dua perkara fi fi apa tu? Ja'alallahu qalbaini fi jawfi. Allah Ta'ala tidak menjadikan dua hati. Maksudnya hati sesat satu, hati elok satu dalam satu hati. Maksudnya hati itu berpenyakit lah maksudnya. Lepas tu dia kata muzik ni antara alat yang paling senang untuk lalaikan orang. Wa yaj'aluha 'akifatun 'alal fusuqi wal isyan, menyebabkan dia terduduk atas fusuk wal isyan, kefasikan dan isyan, kedurhakaan. Apatah lagi dengar lagu muzik-muzik kafir. Cuba dengar lagu dia. Bukan saya tak boleh dengar, saya dengar. Maksudnya yang dulu-dulu yang kita pernah dengar. Dulu masa jahiliah dulu. So dengar pula. Astagfirullahaladzim, ustaz ni apa kan? Tadi haram tu suka dengar pula. Maksudnya yang kita pernah hafal dulu lah kan. To touch you, I want to knee you kan. Atau feeling hot lah, apalah macam-macam kan. When you near me I feel hot lah, macam-macam kan lagu-lagu. Kalau kafir. Lepas nak pula generasi MTV
Ma'ruf siapa Destro di MTV Generation. Umur 25 ke bawah ialah generasi MTV. Nampak dia punya video-videonya apa semua. Saya tengok ke Ustaz? Kita tengok lah maksudnya. Macam mana? Elok ke tak elok? Agaknya boleh membina tak sikap yang sihat. Hatta sekarang ni cerita kanak-kanak high five tu pun letih kita tengok. Dengan penuh seksi orang nyanyi. Nak belajar ABC tapi syok lah tengok ABC. Bukan belajar ABC tu syok tengok tengah nyanyi gadis-gadis yang comel-comel hotel dan pakai seksi tu terkinja-kinja nak belajar ABC, nak ajar ABC 1, 2, 3. Sedangkan ulama dahulu mengaji Ibnu Abdullah bin Amr al-As belajar bahasa Yahudi Ibrani 18 hari. Tak payah tinja-kinja pun. Para ulama dahulu mengaji hadis, mengaji ni tak perlu kepada benda ni. Sebab tu ditanam supaya hati-hati manusia ni dilalaikan. Bila tak ada muzik, not fun. Sebab itulah kita dalam toilet pun dengan muzik, tahu tak? Tiga hotel dalam toilet pun dengan muzik. Tengah muai besar muzik lagi. Sebab bagi dia orang tak ada muzik, tak ada. Kemudian dimasukkan pula dengan orang kafir yang fatwa muzik ni menenangkan jiwa. Apa dia? Ni muzik no life apa semua. Ihsan. Fahuwa Quran syaitan. Kata siapa ni? Ibn Qayyim jawab, cakap dia ialah Quran kepada syaitan. Wal hijabul kathif, dan hijab yang tebal anir rahman, daripada Allah Ta'ala yang maha penyayang, murah. Wa huwa ruqyatu al-liwat waz zina. Ruqyah bagi para peliwat dan penzina. Betul tak? Dengan muzik pasal love tu, teringat power dia. Kan? Dia ingat power dia. Tu tengok gambar, lepas tu kan dia pun hantar mesej. You tengok buka radio ni, FM ni, dengar lagu ni, apa perasaan you? Yang gelak tu masa macam pernah buat lah tu. Kada bihi syaitan an-nufus al-mubtilah. Allah Ta'ala menyesatkan hati jiwa yang batil. Wa hassanahu lahu makra wa gurura. Wa husnahu laha makran wa gurura. Kesedapan ni adalah penipuan, makran wa gurura. Wa auhalaha syubah al-batilah ala husnihi. Wa auhalaha asyubah, diwahyukan padanya syubah, syubhat al-batilah ala husni. Maka dia bawakan syubhat-syubhat, apa yang dibawakan hujah-hujah yang batil. Dia kata muzik ni bagus, muzik ni bagus, muzik ni bagus. Faqabilat wahyah, maka manusia pun faqabilat wahyu, maka terimalah wahyu dia. Wattakhazat li ajlihi al-Quran mahjura. Wattakhazat li ajlihi al-Qur'ana mahjura, maka dia dengan sebabkan muzik ini Quran dia jadi mahjur. Mahjur maksudnya tercampak, mahjur, dicampak, mahjur, ditinggalkan. Hajara hajara yahjuru, maksudnya meninggalkannya. Maksudnya apa? Ini dipinggirkan. Sebab hati-hati mereka seronok dengan muzik. Sebutkan anak-anak yang suka muzik, seronok dengan semua muzik, hafal. Teka apa? Tandingan tu jangan lupa lirik. Pandai. Tengoklah tu. Semua lagu boleh. Semua lagu dah 70-an, 60-an, 50-an. Cuba tanya surah Alam Yakunil. Cuba try sekali. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu mencabar tu. Kuliah pun tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu wala ana mana ustaz? Mana lakum dinukum waliyadin, tak jumpa. Sebab hati telah dihijab dengan muzik ni. Jadi bukankah ini suatu hujah yang jelas bahawa muzik ni batil? Belum lagi dalil lah, kita dalil pula. Kita akan tengok dalil. Sebab ini benda ni banyak sangat syubah. Ada yang ustaz berserbang besar-besar pun kata muzik halal. Mana datang ni? Tidak ada ulama yang mengharamkan muzik. La haula wala quwwata illa billah. Keluar dalam televisyen. Channel agama ada 2 aje dekat Malaysia ni. Faham-faham.
Dia keluar dalam televisyen, dia kata tak ada ulama' yang mengharamkan muzik. Allahul musta'an. Pelik. Sedangkan hampir dinukilkan ijma', maksudnya hampir-hampir macam ijma' dah pengharaman muzik ni. Kita akan tengok sekejap lagi, sabar dulu. Jadi kita faham dulu masalah ni. Bila kita bawa, kata bacalah kitab Ighathatul Lahfan, Ibn Qayyim bawa kalam-kalam para salaf berkenaan dengan haramnya muzik. Dia kata, itulah korang ni ta'assub dengan Ibn Qayyim. Kau tak faham ke aku cakap apa tadi? Aku kata kau buka kitab tu, dalam kitab tu ada kata-kata para ulama' yang awal Islam yang mengatakan muzik tu merosakkan jiwa. Kita tengok kata-kata Ibn Mas'ud, tidak akan berkumpul. Mana boleh muzik dengan Quran sekali, tak boleh. Mana boleh. Muzik itu adalah siraman para munafik, para ahli nifaq. Bahaya tu, berat tu. Ustaz, kalau saya suka muzik, saya nifaq lah. Mungkin ada sifat-sifat nifaq, wallahualam. Ini kita ketuk kalam salaf. Kata mana ada, kata, mesti bawa lah dalil-dalil bahawa sebahagian para ulama' salaf suka dengar dia panggil ghina, bahasa lama. Kita akan tengok nanti perkataan ghina ni, nyanyi ni, bahasa Arab lama dengan bahasa Arab moden, dua makna yang berbeza. Bahasa Arab lama ghina ialah menyanyikan atau membaca syair dengan suara yang merdu, sedap. Adapun ghina sekarang ni nyanyian, bukan syair-syair, dia nyanyian-nyanyian dengan pula dengan alat-alat muzik dan semuanya. Beza. Jadi kita akan tengok nanti apa para ulama salaf kata. Dia kata wa min ajabil anna ba'dhan nas, sebagian manusia alladhi yad'una ta'abbud, yang mendakwa beribadah kepada Allah Taala, ta'abbud, yattakhidhuna al-ghina, menjadikan muzik al-ghina, war-raqsu, raqsu ni kepala macam ni, wat-tamayyul, goyang, tamayul ni kanan kiri tangan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasul. Tamayul lah tu. Tariqan lit ta'abbud, jalan untuk beribadah. Subhanallah. Kita sebut tadi kan, tepuk-tepuk tangan ni ibadah orang jahiliah. Tu dia pelik kata Ibn Qayyim ni. Ada orang jadikan jalan itu, jalan orang-orang yang tak elok tadi, sebagai jalan ibadah. Wa yatrukuna as-sima' ar-rahmani, dan meninggalkan mendengar ar-rahmani, pendengaran-pendengaran ar-rahman. Para sahabat radhiyallahu anhum kata apa? Wa idza tutla alaihi ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Dan surah Maryam, Uthman Al-Affan kata, aku dah kharru sujada, aku dah sujud dah. Wa ainal buka, di manakah tangisan itu? Uthman bin Affan, dia mencela jiwanya, dirinya. Sebab apa? Bila dia baca Quran, dia tak menangis. Bila dia baca ayat Quran tu, wa idza tutla alaihi ayatul rahman, bila dibacakan padanya ayat-ayat ar-rahman, kharru sujada. Allah Ta'ala bila menyifatkan orang yang beriman ni, kharru sujada, iaitu nabi-nabi sebelum tu, kharru sujada, sujud, wa bukiya, dan menangis. Uthman kata, aku dah sujud, tapi di manakah tangisan? Sebab para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, dia rasa nikmat yang besar dalam mendengar Al-Quran. Apatah lagi kalau dia faham ayat tu. Bertambah-tambah lagi kesedapannya kalau dia faham ayat tu. Tapi anak muda kita ada sebagian yang hafal lagu Metallica, hafal lagu Guns N' Roses, tak faham maknanya. English E juga. Minta maaf sebut. Berhujahkan kononnya belajar lagu ni akan pandai dalam bahasa Inggeris. Saya masa belajar tu, tak sebut sekolah mana, saya sekolah menengah 2 sekolah je, salah satu lah tu. Dia suruh menghafal lagu apa, My Romeo is feeling apa tu, but you can feel his blood. Lagu apa tu? Cik nak test lah tu.
Apa? Jawab-jawab kena tu. Apa lagu? Apa lagu? Kita putar lah, pasang lagu berpuluh-puluh kali ulang. That Romeo is dreaming and he can feel his blood. Itu lebih kurang lah. But nothing but some feeling. Apa? Jadi kita dah hafal lagu tu dulu. Nak belajar English, kononnya hafal tu pandai English. Kita menghafal, hafal. Cikgu suruh hafal. Masya Allah, nampak je lah. Tu sampai sekarang ingat tu. Kita boleh hafal Zahabu, kita boleh hafal juga lah. Tak nak masuk chorus, kan kena tarik suara ni. Hafal lagu apa Moskova tu apa, Follow the Moskova Down to Gorky Park and listening to the Wind of Change. Wind of Change. Lagu apa tu? Siapa tu? Scorpion. Ini dihafal kan? Kalau lah kata kau ni pergi hafal lah Sahih Bukhari ke apa lagi bagus. Ulang-ulang hafal lagu tu. Pelat juga English kan. Alladhi ta'abbud, kata an yatrukuna sima' ar-rahmani. Bila syok dengar lagu muzik, takkan dengar Al-Quran. Tak percaya tu orang pergi kerja pagi-pagi, dia buka apa? Hot FM. Ada tak nak buka Ikim? Boring lah Ustaz Ikim. Tonton dan pon rahimakumullah sekalian. Memanglah sebab tu saya dengar Ikim, dengar Quran, dengar kita ada CD-CD yang bagus. Dengar Syekh Mufti Meng, dengar Quran, mengemang kita punya belakang Malaysia. Mufti Meng baca Quran dengan terjemahan dia. Dengarlah macam tu. Dengar radio hangit lah, apa panggil hangit tu, menggelakkan. Wa yadhhibuna ila sima'i syaitani wa yadhhabun, dan mereka semua pergi kepada dengar syaitan ni. Wa qad adda Ibnu Qayyim fi ighathah li hadha sima' bid'ata asyara isman. Ibnu Qayyim disebut apa nama yang banyak berkenaan dengan muzik ni, al-lahwu, kelalaian. Al-lahwu, yang melalaikan. Lagi apa? Al-batil, al-laghu, lara, sia-sia. Ni Quran sebut ni, lahu, lara, batil, zur. Kita akan tengok dalam kitab tafsir yang Ibnu Qayyim sebut ni, Allah Ta'ala memberi gelaran pada muzik apa dia? Lahu, lara, batil, zur, pembohongan. Kita akan tengok nanti. Saya buka tafsir ni, semua ada dalam kitab tafsir. Muka, tepuk tangan, tasdiah, bersiul-siul, wa ruqyatu zina, ruqyah pada penzina, wa qur'ani syaitan, dan Quran pada syaitan, wa munbitun nifaq fil qalb, apa terjemah apa dia? Yang menghidupkan, menumbuhkan, munbit atau manbat, dua-dua boleh. Kalau isim makan, manbat. Kalau isim fa'il, munbit, yang menghidupkan. An-nifaq fil qalb, dalam hati. Wasautul ahmaq, dan suara orang bodoh. Wasautul fajir, suara yang bunyi yang fajir, jahat. Wasautul syaitan, wa mazmur asyaitan, atau mizmar syaitan, iaitu seruling-seruling syaitan. Wassumud, lebih kurang samalah, seruling juga. Wa atala an-nafs fi bayan tahrimih wa ma fihi min az-zur wa buhtan faraji' insya', dan banyak dalam kitab dia kepanjangan huraian dia. Tuan-tuan rahimakumullah, seperti saya sebut tadi, kita akan buka apa fatwa para ulama mengatakan tentang masalah muzik ni. Yang ni ditulis bila berlakunya bab, pernah sekali ada satu imam daripada imam Masjidil Haram menghalalkan ni haram tu, okay? menghalalkan muzik. Lalu dia pun dia tulis artikel ni yang kuat, sebenarnya asal daripada ceramah beliau, yang juga ditulis balik al-mawqi' ar-rasmi di Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, iaitu ulama, salah satu ulama sekarang, ulama hadis di Riyadh. Di Riyadh sekarang ni dia bahis, dia adalah pengkaji di majlis ifta, majlis fatwa. Panjanglah dia kata berkenaan awal-awal ni. Dia kata Allah Ta'ala memuji, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menyebut pendengaran ni 19 kali dalam Al-Quran. Macam as-sam'u wal basar fi 19 mawdi'an, di 19 tempat dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa menjaga penglihatan dan pendengaran ni sangat penting. Dalam Quran Allah Ta'ala suruh jaga penglihatan, Allah Ta'ala suruh jaga pendengaran.
Tapi dalam kalau pendengaran saja, wal qaddama sam'al basar, dan mendepankan pendengaran daripada basar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, kan disebut pendengaran dulu baru penglihatan. 17 tempat Allah Ta'ala kedepankan pendengaran sebelum penglihatan, seolah-olah nak bagi tahu bahawa pendengaran ni lebih penting. Pendengaran lebih penting. Wa min lata'ifit taqdim as-sam' 'ala al-basar fi kalamillah ma dzakaru ahli tibb anna as-sam'u al-insan yatakawwan takwinan tamman qabla al-basar. Kata apa? Apakah kelebihan Allah Ta'ala sebut pendengaran dulu sebelum penglihatan? Sebab dia kata ahli-ahli sains telah mengkaji bahawa manusia ini Allah Ta'ala sempurnakan penciptaan telinga dia dulu sebelum penciptaan mata. Cantik. Allah Ta'ala kedepankan mana yang patut dikedepankan. Wa hadha tudhhiru al-hikmah fihi min at-taqdim as-sam'u 'ala al-basar. Ini hikmahnya. Wa dhalika anna al-insan, kerana manusia itu bisam'ihi, dengan pendengarannya, yakunu min ahli taklif, boleh jadi ahli taklif dah, mukallaf. Orang yang tak mendengar, dia tak sama macam orang yang tak boleh melihat. Sebab kalau dia boleh lihat tapi dia tak boleh dengar, dia macam nak baca Quran. Macam dia nak sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada cikgu kan, Cikgu Mahfuz, betul tak? Betul kan? Betul kan? Ada pakar ni, pakar pendengaran ke, cikgu, doktor telinga ke ada. Maksudnya dia tak sama macam orang melihat. Orang tak melihat, nampak, dia boleh dengar Quran, dia boleh dengar pengajian, dia boleh dengar hadis, dia boleh dengar nasihat, dia boleh dengar macam-macam. Jadi padanya boleh jadi seorang yang mukallaf. Berapa ramai sahabat Nabi SAW buta, betul tak? Tapi yang peka, maaf sebagai istilah yang tak apa elok, nanti orang OKU marah pula. Orang yang ada masalah pendengaran, dia tak sama macam orang tak nampak. Ya, sebab dia ada tanggungjawab lebih. Maksud tu Allah Ta'ala kedepankan lagi pendengaran daripada penglihatan. Okey. Nampak? Wal a'ma aqallu an-nas dararan fi dinihi wa aktsaru dararan fi dunyah. Kata orang buta ni, dia orang yang manusia paling sedikit darurat dari segi agama, betul tak? Buta mana nampak maksiat semua, selamat hati je. Atau orang buta boleh hafal Quran senang. Betul. Wa aktsaru dararan, tapi dunia dia teruklah, senang kena tipu, betul tak? Bagi RM20 ke mana nampak, betul tak? Nak pula RM20 sekarang macam RM10, dia kurang. Wa ahsanun nas aqibatan yaumil qiyamah min ahli al-adrar fil hawas. Dan orang yang paling baik sekali akibat di dunia, maksudnya orang yang pengakhiran ni bagus, ialah orang yang ada mudarat dari segi hawas dia. Hawas ni maksudnya dari mata, pendengaran, lihat. Okey. Dan wa min faqdi sam'i, dah hilangnya pendengaran itu. Wa man faqada as-sam'a, yang hilang pendengaran, fa innahu aqalluhuma dararan fi dunya. Dari segi orang yang tak ada pendengaran ni dengan penglihatan, mana lagi teruk dari segi darurat kat dunia, dari segi mudarat dia. Rasanya orang yang tak melihat lagi susah, nak jalan ke, langgar kereta, masuk longkang apa semua. Tak melihat dia boleh nampak, cuma tak dengar. Tapi aqalluhuma naf'an fi dini, tapi paling sedikit ni manfaat dari segi agama. Jadi orang buta manfaat pada agama banyak, tapi dari segi dunia kurang. Orang yang ada masalah pendengaran, dari segi dunia lebih baik daripada orang yang buta, tapi dari segi agama, ya, tak boleh dengar ceramah, tak boleh dengar apa semua. Kemudian yang nak membaca pun susah ke tak? Orang yang ada masalah pendengaran nak baca pun dia tak belajar A, B, C, nak susah nak sebut tu. Sebab tu antara yang Nabi SAW yang 4 golongan kan, 4 golongan yang akhirat kelak akan ada hisab yang asing, dia akan ada ujian yang asing. Nah, hadis riwayat Ahmad. Kan kita semua ni akan ditanya Allah Ta'ala apa semua pasal amalan kita akhirat. Ada 4 orang ni dikecualikan, ada ujian yang asing akhirat kelak. Siapa dia? Saya Zaki. Orang gila. Orang gila, dia akan ada ujian yang asing akhirat kelak. Yang kedua, orang yang sangat tua bila sampai Islam yang sebenar kat dia.
Dia sangat tua, umur dah 90 tahun, dah macam ni dah. Kita cerita kat dia, mak, ni, ini hari ni tak sahih ni. Amalan ni tak sahih ni, batil amalan ni, bid'ah ni. Aku dah buat lama dah, ha. Dia tak ada faham, tak nak, kan? Prosesor dia memang dia pakai apa dah. Apa dia? Apa dia? Pentium 1. Kita dah pakai Pentium 1. Nampak tak? Jadi tak ada proses maklumat, letak gambar 3D tak boleh dah. Nak main game susah-susah tak boleh main dah, betul tak? Betul tak, Zuan? Tuan tak main game, bukan bisnes, Jadi kita cerita tak boleh, dah lambat sangat. Yang ketiga, dalam hadis tak sebut itu. Yang ketiga, yang cacat, dia tak boleh mendengar. Tak boleh mendengar hadis tersebut. Yang keempat, ya, boleh. Al-fatrah, satu dengan riwayat ni Al-fatrah dia tak sampai Islam, ataupun dengan riwayat lain kata orang yang terlampau bodoh, dungu. Dia dungu semua. Dia kata macam mana ya Allah kau nak hisap aku, nak azab aku, sedangkan di dunia dulu orang semua membaling-baling batu dan najis kepadaku. Lalu empat-empat ni akan ada ujian lain akhirat kelak. Allah Ta'ala akan suruh mereka terjun dalam neraka. Allah Ta'ala akan suruh mereka terjun dalam neraka. Akhirnya ada sebahagian kata, ya Allah, kami bukan datang akhirat ni untuk terjun dalam neraka. Lalu yang tak terjun tu yang dimasukkan dalam neraka. Yang terjun tu sekejap dia akan ditarik. Lepas tu setengah ulama' dia menafsirkan ayat dalam surah Az-Zumar, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, iaitu tak ada siapa pun akan terlepas daripada dicelup dalam neraka tadi. Nampak tak tuan-tuan, para rahimakumullah? Ini dikecualikan, maksudnya tak sama pendengaran. Nak menunjukkan bahawa nak jaga pendengaran ni penting tak? Rahimakumullah jami'an. Okey, apakah fatwa ulama yang menyebabkan kita, apa tafsir-tafsiran para ulama yang mengatakan bahawa menjaga suara ini memang Allah Ta'ala kata memang suruh elokkan. Contohnya Nabi suruh elokkan suara kita ketika bacaan Al-Quran. Nabi kata laisa minna malam, Allah, nampak ke? Terang sangat. Nampak tak? Nampaklah sikit Laisa minna man lam yataqanna bil Quran. Bukan di kalangan kami, maksudnya bukanlah orang yang ikut sunnahku, iaitu orang baca Al-Quran tidak menyedapkan suaranya. Adalah min zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak boleh. Ini alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menyedapkan dalam kemampuan masing-masing lah. Kalau rasa suara low pitch nak tiru sudas, tak dapat lah. Dan jadi sengau nanti, bukan jadi sedap. Alhamdulillah, ini sengau suara dia. Okey, maksudnya sedap kemampuan masing-masing. Dan jangan pula jadi orang ekstrim dalam masalah lagu ni. Ada seorang kata, siapa tak mengaji lagu-lagu tu, lagu-lagu taranum tu, maksudnya dia mengaji tak ikut cara yang Nabi sebut. Bukan di kalangan kami orang kita baca. Itu lebih kata. Sampai ada golongan ekstrim di kalangan mereka ni kata, imam Mekah baca bukan ikut tabakat suara yang betul. Orang tu PhD syariah, Syurim PhD syariah, dia mengaji taranum 1-2 ada action dah. Ini bukan yang hakiki. Jadi Nabi suruh elokkan suara. Dapat Nabi kata apa? Zayyinul Quran bi aswatikum, hiaskanlah Quran dengan suara-suara kamu. Walidzalika ittafaqal ulama qatibatan. Macam itulah baca muzik. Kalau di negara Arab, bila dibaca kitab, dia akan melagukan bacaan kitab tu. Okey. Anna tahsinas sauti, mengelokkan suara, minal mustahabbat, termasuk perkara-perkara yang disunnahkan dalam Quran lah. Bal qala ba'dhum biwujubihi, bahkan sebagian ulama kata wajib bila baca Quran kena elokkan suara. Maksudnya elokkan suara tak termasuk benda yang haram, tak termasuk. Ini ketika baca Quran lah, jangan elokkan suara ketika bercakap dengan lelaki. Itulah yang cerita. Itu mana boleh haram. Wala takhda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qulubihim marad.
Allah Ta'ala kata, wahai wanita sekalian, janganlah kamu melengguk-lenggukkan suara kamu di hadapan lelaki, maka lelaki-lelaki yang berpenyakit akan yatma', akan nakkan lagi dan lagi dan lagi, tamakkan akan kesedapan tadi. Okey, jadi para wanita sekalian rahimakumullah, jangan melengguk-lenggukkan suara dalam lelaki. Maksudnya, Ustaz, tak boleh tu. Saya ada soalan Ustaz. Tak boleh macam tu. Ustaz, saya ada soalan. Boleh tanya tak? Cukup macam tu lah. Ustaz. Ustaz tu meremang dia. Jam dia. Ibta'in. Tu zahaba jumhur ulama kata mimman nassu ala ta'wil hadzal khabar ila anna bertaqani tahsin sud. Dia kata al-ghina taqanni, kan dia kata taganna, taganna tadi, taganna bahasa moden menyanyi. Bahasa ulama-ulama yang awal, taganna memperelokkan suara. Nampak tak beza sekarang? Jadi bila kita nampak saja nas-nas Al-Quran dengan hadis berkenaan dengan ghina, boleh ghina ialah memperelokkan suara, bukannya main muzik. Nanti kita akan tengok lagi syubhat. Dia kata Nabi, bila Nabi puji seruling Nabi Daud, dia kata apa? Nabi Daud ini dia apa siapa nama sahabat tu? Allahu Akbar. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari, jazakallahu khair. Abu Musa Al-Asy'ari diberi suara yang sedap ketika baca Quran. Lalu Nabi kata, kamu ni diberi seruling daripada seruling Nabi Daud, keluarga Nabi Daud. Sebab Nabi Daud suara dia sedap. Sehingga banyak kisah Israiliyat, kisah tak sahih kata bila Nabi Daud baca ayat-ayat daripada ayat Allah Ta'ala, sampai burung pun jatuh. Sedap sangat, burung pun boom. Macam kita buat kereta sedap sangat, boom, accident. Tengok iklan kadang-kadang lalai, boom, accident. So, tapi itu Israiliyat lah, sampai burung pun jatuh apa semua tu. Nampaklah tu. Israiliyat biasa tu. Tapi nak ceritakan bahawa jadi ghina yang bahasa moden terjemahkan sebagai muzik, pada kalimah-kalimah ulama salaf maksudnya ialah mensedapkan suara, mengelokkan suara ketika membaca Al-Quran khususnya. Okey. Allah Ta'ala kata zayyinul Quran bi aswatikum, hiaskanlah Al-Quran dengan suara-suara kamu, dan seterusnya hadis-hadis Nabi yang lain. Adapun berkenaan dengan tafsiran para ulama berkenaan dengan, kata Syekhul Islam kata yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lam yakun fil quruni thalatha al-mufaddalah, tidak wujud dalam 3 kurun yang mufaddalah, yang diutamakan. Maksudnya 3 kurun yang awal Islam. Bila kita kata kurun awal yang terbaik ialah kurun yang 3 awal Islam, thalatha kurun al-mufaddalah. Kena faham ni, bila kita sebut manakah generasi yang terbaik, generasi yang 3 yang awal. Siapa yang cakap ni? Ibn Taimiyah, bukan, Nabi yang sebut. Mungkin siapa yang biasa dengar kuliah, dia dah biasa dengar ni. Tapi bagi yang baru, kita katakan bahawa 3 kurun yang awal ini adalah kurun yang terbaik dari segi agamanya, dari segi akhlaknya, dari segi ibadahnya, dari segi keimanannya, dari segi semua segi, dari segi agama, dia terbaik. Dari sebab dunia memanglah bukan terbaik. Mana ada kereta zaman tu. Jangan dia buat loya buruk. Bila kita kata ulama salaf dulu tak buat macam ni, habis tu tak boleh naik kereta lah kita. Kita tak boleh naik kereta lah, kita naik unta. Kamu jangan jadi bengak unta. Inilah masalah agama, tuan-tuan. Masalah agama, bila kita kata terbaik dari segi akhlaknya, dari segi ini, dari segi sikap, dari apa semua, ialah dari segi agama, adab dan akhlak, agama, cara beragama, bukan dunia. Dunia memanglah jangan jadi tak bijak. Ni pakai ni bid'ah lah ni. Bid'ah hasanahnya, bid'ah yang bagus. Bid'ah yang bagus. Pakai mouse, zaman Nabi ada mouse. Adalah mouse Al-Faru, nama kan, Al-Faru. Tapi bukanlah mouse yang ini. Habis itu bid'ah dari segi, bukan dari segi agama, dari segi agama, faham tuan-tuan? Jadi kat sini bila diberikan sebut 3 generasi yang terbaik,
Jadi cara agama kita ikut cara agama tu. Bila faham Quran, bila Quran sebut ayat tertentu, patah balik pada cara diorang faham. Tak tahu kita kepentingan ada kitab tafsir Tabari, penting ada kitab tafsir Ibn Kathir. Ini bila masalah dulu, bila orang tafsirkan Quran berkenaan dengan ayat yang la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam, pergi buka tafsir-tafsir muasirin dulu. Mana boleh muasirin, maksudnya yang moden dulu. Patah balik tafsir yang asal. Buka tafsir Zilal Quran, buat apa? Tafsir Zilal Quran boleh baca, tapi dah baca kitab-kitab tafsir yang awal Islam dulu. Tafsir Tabari, tafsir Ibn Kathir, tafsir As-Sam'ani, tafsir-tafsir ini semua, baru kita rujuk apa pendapat orang moden berkenaan dengan ayat tersebut. Maksudnya apa-apa saja pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang ulama-ulama yang asal di kurun yang asal tu, kita kata pendapat tersebut batil, bertentangan. Sebab tak mungkin Nabi SAW dia faham Al-Quran, dia tak ajar para sahabat nak faham Quran macam mana. Lepas tu salah satu kurun Al-Mufaddalah ni penting. Kita 3 kurun yang awal ni. Lepas tu kita tanya, bila dia kata muzik, macam mana cara muzik? Bila dia kata perkataan tahlil, ada hadis kata memang para sahabat Nabi SAW buat tahlil. Patah balik, apa tahlil yang disebutkan oleh ulama-ulama yang asal dahulu. Oh, para sahabat awal dulu main syair, muzik-muzik lah. Apa itu hijab? Patah balik. Maksud dia apa? Tengok patah balik. Kat sini muncul ni silap faham sekali lagi. Sebab apa? Mengembalikan mustalahat istilah agama kepada orang awam untuk menafsirkan istilah tersebut. Sekali lagi saya tekankan, la fil Hijaz. Apa kata Ibn Taymiyah? Tidak ada pada kurun 3 yang awal Islam dulu. Tidak ada di Hijaz. Hijaz tu sekarang Mekah, Madinah apa semualah. Wala fi Syam, tidak di Syam, sekarang Palestin, Syam, Jordan dan semuanya, Syria. Wala fil Yaman. Yaman termasuk Yaman utara, Yaman timur, Yaman utara, Yaman selatan kan. Sekarang tak ada dah, bersatu dah. Yaman. Wala fi Misr. Tidak ada pada di Mesir. Tak ada di Iraq. Tak ada di Maghribi. Tak ada di Khurasan. Inda ahli salah, pada para ulama ahli salah, wa ahli zahadah, dan ahli zuhud, ahli ibadah, wa ahli ibadah ijtima' ala mithl muka' wa tasdiyah. Tak ada dalam awal 3 kurun yang awal tu, walaupun sufi ke apa, tasawuf pun, tak ada yang ibadah pakai muzik-muzik ni semua, main tepuk-tepuk tangan ni. Zaman moden, sebab itulah Syekh Abdul Al-Imam bila dijawab, dia kata inda sufiyatul mutaakhirin, dia kata para sufi yang mutaakhirin, yang benda-benda dibuat bid'ah-bid'ah dari segi ibadah ni, termasuklah ibadah pakai tepuk-tepuk tangan ni. Pada orang tasawuf yang digelar tasawuf pada yang awal dulu, tak buat benda-benda ni semua. Mereka mungkin terkenal tasawuf sebab mereka ini ahli zuhud, lebih zuhud, meninggalkan dunia, qanaah yang kuat, berpakaian-pakaian yang sangat asas. Tapi mereka tak buat benda-benda pelik ni. Lepas tu kadang-kadang bila kita quote kata Uwais Al-Qarni, kita quote daripada satu ulama zaman Imam Ahmad, Abu Muslim Al-Khawlani. Ini ulama-ulama tasawuf pada zaman tu. Dia kata, kamu pun quote ulama tasawuf juga. Tasawuf zaman tu tak sama tasawuf macam kamu semua ni. Kamu semua tasawuf penuh dengan bid'ah, banyak berlompat-lompat, apa semua zikir pelik-pelik, hu, ha pun ada. Daripada la ilaha illallah jadi Allah, daripada Allah jadi hu, huwa, ha, wa. Last sekali ni ha je. Tu dalil pakai hadis Nabi kan, dah dia faham mana hadis mana. Jadi kita kata muka atasnya innaman nasya'a atau nasya'a dzalik fi awakhir al-mi'ah tsaniyah. Maksudnya datang lepas tu, kurun lepas tu. Wa lidzalika yu'lam anna ma yatliqu bi al-aqwal sahabah wa asy'ar al-arab min dzikr al-ghina. Jadi penting untuk diketahui bahawa bila sahabat sebut, bila syair-syair Arab sebut pasal ghina, perkataan ghina, muzik tadi, yang bahasa moden terjemahkan muzik, nyanyian, maksud ni ialah asy'ar, syair-syair. Wa ma yusamma fi waqtina bil anashid. Dan sekarang ialah nasyid-nasyid. Nampak? Tapi nasyid sekarang pun telah dicemarkan dengan alat muzik. Bagus lagi nasyid Arqam dulu, tak ada alat muzik. Sekarang dia campur alat muzik.
dah macam dengar lagu boy band tu. Tahu tak? Dengar lagu boy band tu, tahu boy band tu? Dengan tu panggil boy band. Macam ni nasyid ke boy band ni? Tapi pegang kopiah. Sebab dah keliru, buat bunyi dengar sama je. Kalau orang bukan orang Melayu, dia dengar macam boy band. Suara lagi. Sebab tu dia kata bal nassa, bahkan dinaskan dengan maksud ini ghairu wahid, bukan satu di kalangan ulama, termasuk juga ulama-ulama bahasa seperti Abi Ubaid Qasim bin Salam. Abi Ubaid Qasim bin Salam yang tu kita Al-Iman, dia ni satu batch dengan Imam Syafi'i, atau kata mutaakhir sikit dengan Imam Syafi'i. Bal nassa alaihi Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i kata itu maksudnya ghina, nyanyian tu ialah syair yang dibunyikan dengan elok. Wa ya'til kalam ali bi'idznillah. Wal murad min dhalik, apa tujuan aku nak cerita benda ni? Dia kata ay yufarriqa baina istilahil ahli al-asri, supaya kamu membezakan di antara istilah orang zaman sekarang, ahlul asri sekarang, waktu sekarang, wa istilah al-awail, dan istilah ulama-ulama yang awal. Wa in kana lafdhu wahida, walaupun lafaz dia sama, ghina, bunyi dia terjemah macam nyanyi. Wa yashmul inda tanzir fil lughah kull al-amrayn, mungkin pada tempat, pada maksudnya bukan sama, lakinnahu la budda minan nazar li zahiril hal, tapi kena tengok pada zahirnya. Zahir ni masih sekarang lain, dulu dah lain. Betul kata satu ulama Al-Ghumari, Siddiq bin Hasan Al-Ghumari. Siddiq Hasan ni, Syekh Al-Ghumari ni anti sebenarnya, anti gerakan di Saudi ni lah. Tapi bila kata hatta iblis, sehingga iblis pun masuk dalam ijma' bahawa muzik ni haram. Kata Syekh Al-Ghumari, itu ulama terkenal di Jazair, kemudian di Arab Saudi, apa semua terkenal juga dia. Apa dia kata? Hatta iblis pun setuju muzik ni haram. Keras kata-kata ulama ni. Bukannya cancel orang. Syekh Hasan Al-Ghumari, maksudnya yang depa-depa ni semua yang berzikir, nyanyi-nyanyi ni, bukan main dia ambil Syekh Hasan Al-Ghumari kitab dia. Tapi dalam bab ni saya tak ambil. Dalam bab ni saya tak ambil. Okey, apa daripada Quran? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Banyak kali kita dengar. Siapa yang selalu datang kuliah biasa dengar ayat ni. Tapi saya cerita balik pada orang yang tak biasa dengar. Siapa biasa dengar, buat-buat dengar. Dan di antara manusia ada yang membeli, yashtari, lahwal hadis. Lahu ni maksudnya lalai, kata-kata yang lalai untuk menghalang manusia dari jalan Allah. Apa maksud kata-kata yang lalai sini? Nanti kita tafsir memberitahu kita. Okey, man nadhara ila ta'wilis salaf, siapa yang tengok pada perkataan salaf, ulama salaf kata apa? Wajada anna thimmah ittifaqan ala anna al-ghina dakhil, bahawa muzik termasuk dalam ayat ini. Kalau kita baca kitab sejarah, kitab sirah yang paling simple lah, sirah Nabi, kitab Rahib Maktum. Kalau kita baca sirah, bila Nabi, ayat ni berkenaan dengan orang Arab jahiliah dulu. Bila Nabi nak dakwah je, dia upah para hamba-hamba perempuan ataupun sebagainya, para pelacur wanita, untuk menyanyi, buat konsert dekat sebelah tempat Nabi mengajar. Nabi tengah menjawab ni, tuan-tuan sekalian, dengarlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, dengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kat atas sana menyanyi. Sama tak? Ada dalil bahawa mesti menarik orang daripada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pada syekh ni, kata hampir tafsir sahabat semua, para ulama semua sepakat akan itu maknanya. Lahwal hadis tadi apa? Nyanyian. Seperti kata Ibn Mas'ud yang famous, yang terkenal. Wa qala an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud ni, tuan-tuan?
huwa min a'lamis sahabah bitafsir, para sahabat yang paling alim dalam kitab tafsir. Kalau tak ada yang lebih alim daripadanya, kalau bukanlah dia yang paling alim, tapi dia antara yang alim. Lepas tu dia kata apa dalam hadis sahih Muslim Bukhari? Kata Abdullah bin Mas'ud, kata wallazi la ilaha ghairih, ma min kitabillah, tiada satu ayat Allah Ta'ala pun, surah pun yang aku tak tahu kat mana diturunkan. Yang aku tak tahu, semua aku tahu. Tidak ada ayat yang aku tahu fima nazalat, kepada siapa diturunkan ayat tersebut. Kalau aku tahu ada orang yang lebih alim daripada aku, kata Ibn Mas'ud, saya aku akan pergi Tadalul Mapaya ayat itu. Aku akan pergi jumpa dia. Tapi dia ada pergi tak jumpa siapa-siapa? Tak ada. Seolah dia itu yang paling alim dalam tafsir. Apa kata dia? Apa kata Ibn Mas'ud tadi? Apa kata Ibn Mas'ud? Kata, wallah, demi Allah. Bila bersumpah ni, para sahabat sumpah main-main macam kita main. Atau macam orang Arab zaman moden, wallahi, wallahi. Bukan. Itu wallah tu yamin lagu, sumpah palsu, sumpah lara, tak ada hukum. Apa kata? Wallah, demi Allah, wallazi la ilaha illahu, demi yang tiada Tuhan yang layak diibadahi melainkan Allah. Innallah wal hadis, sesungguhnya lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia tadi, lahwal ghina, lagu-lagu. Ayat lain pula, bal qala Mujahid bin Jabar, imam tafsir, lebih kurang aku baca Quran tafsir 3 kali dekat depan Ibn Mas'ud, Ibn Abbas. Dan perkara yang sama juga diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Kalau Ibn Abbas dah cakap muzik, Ibn Mas'ud kata muzik, dua ulama sahabat yang paling terror dalam tafsir, asal kita tafsirkan benda lain? Sikit lagi, ada ayat yang kedua pula. Sebab ni kelas terakhir, paling tak ada kelas lah. Sebulan lebih tak ada kelas, 2 bulan. Hari ni sampai pukul 11 boleh? Buan sekejap lagi habis insyaAllah. Wa ma dhalik, dan ayat lain pula Allah Ta'ala sebut, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah, dan kamu akan lihat pada hari akhirat nanti, kamu akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah ini, wajah-wajah mereka dihitamkan, muswaddah. Datang tafsir, tak ada lagu lah pula. Datang tafsir daripada Ibn Abbas, daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan juga daripada Ibn Jarir At-Tabari. 3 ulama besar, Ibn Abbas dalam tafsir Imam Bukhari, dalam tafsir Tabari, wa dzalika Ibn Abi Shaybah dalam kitab Ibn Abi Shaybah, daripada Atha, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Abdullah bin Abbas, nazalat fil ghina'i wa ashbahihi. Ayat ni turun pasal apa? Dan kamu akan lihat pada akhirat kelak orang yang mendustakan Allah ni wajah mereka hitam. Kata Ibn Abbas, ayat ni wajah orang yang hitam tu siapa? Iaitu orang yang muzik, diturunkan pada ayat berkenaan dengan muzik. Nampak keras tak ayat ni? Ini banyak lagi ayat lain. Daripada Abdullah Mas'ud diwal ghina, muzik lagi. Ayat lain An-Najm, afa min hadzal hadits ta'jabuna wa tadhakun wa la tabkuna wa antum samidun. Dan dalam kata-kata ini kamu rasa ta'jabun wa tadhakun, kamu gelak-gelakkan ayat Allah Ta'ala. Wa la tabkun wa antum samidun, dan kamu tak menangis sedangkan kamu samidun. Samid, kata Abdullah bin Abbas, as-sumud huwal ghina. Nyanyi, maksudnya orang tengah menangis-nangis dengan orang tak nyanyi, happy-happy, nyanyi lagi. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran ni, kita pernah lalu ayat ni dulu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan kamu sesatkanlah mereka ni yang kamu mampu dengan saut kamu, dengan suara kamu. Ni general syaitan kata, general syaitan, Iblis kata kepada tentera-tentera dia, kamu sesatkan manusia dengan apa cara? Iaitu dengan dengan suara kamu. Suara kamu ni kata apa? Kata Mujahid anak murid Ibn Abbas, yang dia kata, aku baca kitab tafsir 3 kali dengan Ibn Abbas, aku berhenti pada setiap perkataan. Siapa lagi alim, kita ke mereka?
Mereka lagi alim, kita lagi alim. Tak ada PhD dalam dunia boleh kalahkan Mujahid dalam tafsir. Kalau ada 10 PhD dalam tafsir pun tak boleh kalahkan Mujahid bin Jabr. 3 kali khatam Quran dengan Ibn Abbas, berhenti pada setiap perkataan, dan dia tanya makna setiap perkataan. Nanti kalau buka kat tafsir Tabari, Mujahid. Ibn Abbas, Mujahid. Ada yang tak daripada Ibn Abbas, daripada Mujahid ada. Apa dia kata? Ini huwal ghina, muzik lagi. Jadi ini semua dalil yang banyak yang menunjukkan bahawa ini bawa daripada Al-Quran. Belum lagi hadis Nabi, belum lagi daripada para ulama yang lain. Dan hadis Nabi yang jelaskan akan ada pada umatku nanti menghalalkan al-hira, zina, wal harir, sutera, wal khamra, dan arak, wal ma'azif, dan alat muzik. Cukuplah hadis Nabi SAW dan hadis yang riwayat Ibn Tirmidzi dan lain-lain. Ini sebagai penutup. Nabi kata apa? Akan berlaku ni, sayakunu fi ummati al-khasfu wal qadhfu wal maskhu. Susunan mungkin tak betul. Akan berlaku pada umatku nanti perubahan wajah daripada manusia kepada wajah khinzir ataupun monyet. Wal qadhfu, rejaman batu. Wal khasfu, tanah runtuh. Mata yakunu dhalika ya Rasulullah? Bila kan berlakunya itu ya Rasulullah? Kata para sahabat radhiyallahu anhum, kata Nabi kata, idza syuribatil khumur wa dhaharatil qainat. Bila diminumnya arak secara berleluasa dan penyanyi-penyanyi wanita banyak muncul. Maksudnya hadis ni nak cerita benda baik ke benda jahat? Kalau kata tak semestinya banyak wanita tu jahat, penyanyi wanita jahat, nasyid banyak, tak. Banyak zahirnya banyak penyanyi-penyanyi, dan dibalakkan pula dengan mereka yang berhijab tapi ma'azif, pakai hijab, masya-Allah. Jadi anak muda pun sekarang ni, anak bayi, anak saudara saya yang 15 tahun pun sama juga pakai hijab, tapi semua nak belajar main gitar, semua nak masuk YouTube, terkenal. Ini semua itu satu bentuk yang tuan-tuan para rahimakumullah, bukanlah saya nak hantam sangat ustaz ni berawal hantam je. Kita bukan nak hantam, kita nak Allah, manusia semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Bagi para ulama sekalian, benda-benda ni menghalang kita daripada dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, memang kata Allah, ustaz kalau dengan Quran serius je. Serius Quran dengan kita nak menangis, tak menangis. Buat kita pagi nak pergi kerja dengan Quran kan menangis. Kita nak happy lah, pressure pergi kerja, nak menangis lagi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata yang Quran dalam surah Maryam, kata surah Zumar, taqsha'irnu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Memanglah baca Quran macam orang kata serius apa semua. Tuan-tuan tahu tak, bila lepas baca tu Allah Ta'ala kata thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, nah hatinya akan jadi tenang, hati dia akan jadi relax, talin. Masa mula-mula dengar tu meremang ayat Quran, tapi lepas tu dia akan jadi kesedapan yang seronok, yang dia akan jadi seronoknya Quran ni, bestnya. Betul lagi kalau kita faham. Nak pula kalau kita baca kisah-kisah Quran apa semua dalam Quran, kisah-kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Yusuf tu dengar tu seronok, kita dengar Quran. Tapi dengan syaratnya, apa syarat dia? Inna fi dhalika la dhikra liman alqas sam'a, liman lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Allah Ta'ala kata sesungguhnya pada Quran ini akan menjadi peringatan, petunjuk, kesedapan bila kamu alqas sam'a, liman lahu qalb, siapa yang ada hati, maksudnya dia nakkan something daripada Quran, au al-qasam, dan mendenari pendengaran, wa huwa syahid, dan dia menyaksikannya. Maksudnya dia betul-betul nak benda tersebut. Dia tafahum, ta'aqqul, kata ulama tafsir. Wa huwa syahid itu dia cuba untuk memahaminya, cuba untuk fahamnya. Kemudian Allah Ta'ala akan bagi dia ketenangan. Dia tengok orang yang mengaji yang banyak-banyak ni,
Aku tanya yang pernah ambil sanad qiraat. Lepas satu qiraat dia kata seronok nak buat qiraat lain pula. Nampak? Seperti yang dengan Ustaz Yusuf bin Salah tu. Dia ambil sanad mula, ambil sunat Hafs. Bila dah habis tu, seronok. Dia nak ambil qiraat lain pula. Lagu dia lain sikit Quran, baca lain sikit. Qiraat ada 7 qiraat. Semua yang mutawatir ada 10 qiraat mutawatir. Dia nak baca, dia nak cuba. Sebab dia rasa seronok dengan Al-Quran. Tapi bila orang tak baca Quran, dia masukkan dengan muka watas sejah tadi, muzik-muzik, memang dia tak seronok. Itu anak-anak kita jangan cucuk sangat benda tu, bagi dengar. Dulu zaman-zaman kita zaman Walkman kan. Gantung sini, gantung situ. Sebelum tu pakai radio besar tu. Nampak kan? Tu zaman Walkman. Tu zaman iPod. Discman. Tak iPod. Semua nak masukkan dalam telinga. Gunakannya untuk mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak buka islamway.com. Ada beratus qari Quran. Tak suka yang sengar, ambil yang garang. Tak suka yang garang, ambil suara yang salat basah. Tak suka salat basah, ambil suara yang bass kuat. Syekh Al-Albani pun bass kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada cara yang banyak untuk kita berseronok dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tak cukup masa sebenarnya. Saya nak bawakan ijma' tu. Kat mana ijma' tadi, hampir ijma' para sahabat tadi, para ulama' berkenaan dengan haramnya muzik. Tak cukup masa. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Kita jumpa dah 2 minggu lepas raya. Jadi masa ni saya ucapkan, walaupun jumpa balik lepas ni, tapi secara umumnya, rasminya saya ucapkan sebab kita, Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk beribadah pada bulan Ramadan, seterusnya pada akhir Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadr, kemudian hari raya. Lepas tu kita jumpa lagi lah lepas tu, insya-Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam kebaikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ada pengumuman program hari Ahad ni. Dr. Isam Rajab Sabtu ni akan sambung balik. Sabtu ke Khamis? Khamis Dr. Isam Rajab. Sabtu juga Dr. Isam Rajab. Lepas tu hari Ahad pukul 11 pagi kita ada dengan Ustaz Asri Sobri. Ustaz Sobri dia dah graduate dah, dengan pointer 5.00, paling tinggi sekali. Satu sen pun tak kurang. 1.00 pun tak kurang. 5.00 ni dia punya pelajar terbaik. Di antara orang Malaysia, 2 orang je Malaysia yang dapat pergi jumpa raja, dapat hadiah. Dia beri hadiah sebab belajar cemerlang dalam bidang akidah. Jadi dia juga akan buat satu kuliah khas pada Ahad ni, iaitu berkenaan dengan akidah sebenar Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa benda Abul Hasan Al-Asy'ari ni? Macam Arqam ni? Bukan Arqam Asy'ari tu. Abul Hasan Al-Asy'ari ni ialah yang orang Melayu kita sekarang ni banyak berakidah. Dia kata akidah Imam Asy'ari. Dia kata Allah Ta'ala kat mana-mana. Dia kata Allah Ta'ala tak boleh berkata-kata. Dia kata betulkan akidah ni? Dia kata Allah Ta'ala tak turun ke langit dunia. Sampai tulis artikel dalam surah Abah apa semua, Allah Ta'ala bukan atas arasy. Semua dia tolak, semua bukan. Akidah dia semua bukan. Akidah yang bukan lah maksudnya. Dah bukan. Jadi betul ke dia kata Imam Abul Hasan Asy'ari lah akidah macam tu imam kita? Betul ke macam tu akidah sebenarnya? Nak belajar. Tuan-tuan, penting untuk kita belajar, datang kuliah ni untuk kita tahu kenapa kat Malaysia ni banyak aliran akidah. Satu, belajar akidah penting untuk kuatkan iman. Tapi kena tahu juga kenapa ustaz ni cakap lain, ustaz ni cakap lain. Kenapa ada perpecahan agama macam ni? Lagi pun dia pun confuse. Bila confuse sekarang, dia tak jumpa ulama', dia buka internet. Jadilah dia Syekh Google, Syekh Wiki, Syekh macam-macam. Akhirnya dia akan terpesong jauh. Datang kuliah Ahad, tanya ahli ilmu, orang yang bagus dalam ilmunya dan telah ditazkiyahkan, telah direkomendkan oleh para ulama' sekalian. Ya tuan-tuan, barakallahu fikum. Lepas dia pula untuk orang yang pemuda-pemuda sekalian, saya mengajak tuan-tuan semua, pemuda-pemuda lah, pemudi tidak. Pemuda saja, sebab ruang untuk pemudi tak ada. Untuk datang Masjid Qurtubi Jumaat 1 Ahad malam. Lepas Isyak kita akan baca kitab Mukhtasar fil Mas'alatul Qadar. Mukhtasar ringkasan dalam masalah qada dan qadar.
Yang banyak orang oleh Ustaz Dr. Al-Fadhil Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Itu ulama hadis dekat, ulama akidah dekat Madinah. Dia juga adalah pengajar di Masjid Nabawi. Jadi kitab tu bagus. Jadi untuk yang muda, insya-Allah kita akan sediakan tempat di Masjid Qurtubi lepas Isyak. Kita akan baca lepas Isyak pukul 9.30 macam tu sampai pukul 11 lebih kurang. Wallahu a'lam. 3 hari berturut. Ya. Wallah, jadi ambil peluang ni. Ramadan kita dah mengaji je, dah tak ada kuliah-kuliah dah. Kita kurang kuliah. Insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnin apa? Jaman jangan confirm Siapa Sonabani? Siapa yang berminat juga pada Isnin depan, kita satu ulama daripada Yaman juga datang. Dalam bahasa Arab ada terjemahan Isnin malam Selasa. Jadi kita qadakkan kuliah Selasa tu, awalkan ke hari Isnin. Dekat sini Hasan Taklim juga. Syekh apa nama dia? Saleh Sonabani, guru hadis kepada Ustaz Ali. Kalau Ustaz Ali tu tera hadis, guru hadis kepada Ustaz Ali. Di Yaman, Universiti Al-Iman. Isnin malam, Selasa tajuk umum, maksudnya perhatikan di iklan-iklan di FB apa semua berkenaan dengan tajuk ni, insya-Allah. Wallahu a'lam.